Baik. Kita mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram ashabil izam. Insyaallah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan bersama dengan kebenaran, bersama dengan kesabaran. Alhamdulillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Maksudnya barang siapa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan, saya diberikan kepahaman di dalam bidang agama. Alhamdulillah. Yang mati Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, suruhnya pengurusi surau, jawatan kuasa, sidang jamaah muslimin yang dirahmati-Allah. Alhamdulillah, kita banyakkan beri dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat kepada Allah, sekali lagi kita dapat bersama malam ini untuk kita sambung hadis kursi ya. Kita hadis kursi. Muka surat apa tuan? 39. Hadis keempat, muka surat 39 insya-Allah. Tajuknya solat sunat menampung solat fardu. Diriwayatkan daripada Anas bin Hakim Ad-Dabbi. Anas bin Hakim Ad-Dabbi khafa min Ziyad au ibni Ziyad fa'ata al-Madinah falakiya Aba Hurairah faqala panasabani fantasabtu lahu faqala ya fata ala uhaddisuka hadisan. Qala qultu bala rahimakallah. Qala Yunus fa ahsabahu zakarahu anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Qala inna awala ma yuhasibun nas bihi yaumal qiyamah min amalihim as-salah. Qala yaqulu rabbana jalla wa azza lil malaikatihi wa huwa a'lamu unzuru ila salati abdi atammaha au naqasaha fa in kanat tammatan kutibat lahu tammah
Wa fi riwayatin li Ibnu Majah an Tamim ad-Dari fa in akmalaha kutibat lahu nafilah. Wa li Tirmizi wa Nasa'i fa in saluhat faqad aflaha wa najaha. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Wa in kana intaqasa minha syai'an. Qala unzuru hal li 'abdi min tatawin. Hal li 'abdi min tatawin. Fa in kana lahu tatawun qala atimmu li 'abdi faridatahu min tatawwihi. Summa tu'khazu a'mal ala zakum. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, hadis ini terima daripada Anas bin Hakim Ad-Dabi. Khafa min Ziyad. Beliau pernah merasa takut daripada Ziyad. Au Ibni Ziyad, ataupun boleh jadi Ibni Ziyad. Sama ada Ziyad ataupun Ibni Ziyad lah. Khafa min Ziyad, dia takut ataupun dia pernah takut daripada seorang lelaki bernama Ziyad ataupun Ibni Ziyad. Fa'ata Madinah. Lalu beliau pun datang ke Madinah. Falaqiya Abu Hurairah. Maka lalu dia pergi berjumpa dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, berkata ia, panasabani, maka dia lalulah berjumpa dengan Abu Hurairah. Maka dia berkata pada Abu Hurairah, panasibani, sebutkan oleh kamu akan nasabnya, sebutkan nasabnya bersama dengan saya lah. Maka Abu Hurairah pun disebutkan nasabnya. Pantasabtu lahu, maka aku pun sebut tentang nasab akulah, keturunan aku. Dia sebut keturunan dia, Abu Hurairah pun sebut tentang keturunan dia juga. Ketika mereka berjumpalah, kan, bertemu muka antara satu sama lain, kan, maka dia pun sebutlah. Siapa yang sebut ni? Anas bin Hakim Ad-Dabi lah. Anas bin Hakim Ad-Dabi. Okay? Dia pergi Madinah jumpa dengan Abu Hurairah. Sampai di sana jumpa Abu Hurairah, maka dia pun sebutlah nasab dia, tentang nasab keturunannya pada Abu Hurairah. Abu Hurairah pun cerita juga nasab keturunannya kepada Anas bin Hakim Ad-Dabi ni. Faqala, maka berkatalah ia, ya Anas, ya fata, alla uhaddisuka hadisan. Qala qultu bala rahmikallah. Qala Yunus fa ahsabahu zakarahu anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu beliau berkata, wahai pemuda, maukah saya memberitahu kamu tentang satu hadis? Mana Anas kata pada Anas, Abu Hurairah kata pada Anas, wahai Anas, nak tak aku cerita pada kamu satu hadis yang aku dengar daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu Anas menjawab, ya bala, ya. Rahimakallah, mudah-mudahan Allah Taala memberikan rahmat kepada engkau. Qala, berkata Yunus. Kemudian berkatalah Abu Hurairah. Apa Abu Hurairah kata? Qala Yunus, telah berkatalah Yunus. Mana yang merawikan hadis itu? Yunus merawikan hadis itu. Mana Yunus dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Yunus sampaikan pada orang lain dan sebagainya. Wa ahsabahu zakarahu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya berpendapat bahawa beliau Abu Hurairah menyebut hadis itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, inna awala ma yuhasibun nas bihi yaumil qiyamah min amalihim as-salah. Sesungguhnya awal-awal barang yang dihisap akan manusia bihi dengannya yaumil qiyamah, pada hari kiamat, min amalihim, daripada amal-amal mereka itu ialah as-salah, iaitulah tentang sembahyang. Di sembahyang ini ialah amalan yang pertama sekali yang akan dihisap, ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di pada mahsyar besok. Dia kata inna awala ma yuhasabun nas, sesungguhnya awal-awal barang yang dihisap
akan manusia bihi dengannya yaumul qiyamah pada hari kiamat besok min a'malihim daripada segala amalan mereka itu as-salah itulah tentang sembahyang. Sembahyanglah akan tanya dulu. Qala berkata ia yaqulu rabbana jalla wa azza lil malaikati. Kemudian berkatalah dia. Kata siapa yang berkata ini? Nabi bersabda. Lalu Nabi bersabda, Tuhan kita yang maha mulia lagi maha perkasa pernah berfirman kepada para malaikat. Yaqulu rabbuna jalla wa azza lil malaikatihi. Jadi Allah SWT pernah berfirman kepada para malaikat. Apa firman Allah Taala? Wa huwa ala bulihim. Padahal Allah Taala lebih tahu. Padahal Allah Taala lebih tahu lagi tentang manusia ini. Apa Allah Taala berfirman kepada malaikat? Unzuru fi salati abdi atammaha au naqasaha. Lihat oleh kamu akan sembahyang para hambaku. Lihat oleh kamu akan sembahyang para hambaku. Atammaha au naqasaha. Adakah dia menyempurnakan sembahyang ataupun dia mengurangi sembahyang? Fa in kanat tamat, maka jikalau adalah sembahyang tadi sempurna, kutibat lahu tamat, dan saya dituliskan baginya akan sembahyang yang sempurna. Kalau sembahyang yang sempurna, maka dituliskan baginya sembahyang yang sempurna. Wa fi riwayatin li Ibnu Majah, dan sabit dalam satu riwayat daripada Ibnu Majah, an Tamim ad-Dari, daripada Tamim ad-Dari, kan ada ditambah perkataan ini, fa in akmalaha kutibat lahu nafilatan. Maka jikalau dia menyempurnakan akannya sembahyang, nah saya dituliskan baginya itu satu nafilah. Satu nafilah. Mana nafilah ini? Satu kesempurnaan. Ataupun satu kelebihan. Okey. Mana jika dia yang menyempurnakan dia, maka dituliskan baginya satu kelebihan, nafilah. Nafilah ni bukan makna sunat. Kerana sunat pun boleh juga bermakna menggunakan perkataan nafilah. Tapi di sini bukan makna nafilah itu sunat. Maksudnya sempurna. Mana diberikan kelebihan bagi dia. Wali Tirmizi wan Nasai, dan sabit bagi satu riwayat daripada Imam Tirmizi wan Nasai dan Imam Nasai, fa'in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Maka jikalau sembahyang itu bagus, sembahyang yang sempurna, faqad aflaha, maka sungguh dia telah berjaya, dan dia telah berjayalah. Tak? Beruntunglah. Berjaya dan beruntunglah. Kalau sembahyang dia tadi dia baguskan sembahyang dia, fa'in saluhat faqad aflaha wa anjaha, maka sungguhlah dia telah sempurna dan beruntung dan berjaya. Wa in fasadat, dan kalau sembahyang itu rosak, faqad khaba wa khasira, maka sungguh dia telah rugi dan sia-sialah amalan-amalan yang telah dilakukan selama ini. Banyak amalan dia telah tersia. Solat akan hitung. Kalau solat yang sempurna, insya-Allah akan dihitung amalan-amalan yang lain. Kalau amalan tidak sempurna, maka amalan-amalan soleh lain itu tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat intaqasa minha syai'an, dan sekalipun adalah kurang daripadanya sesuatu. Kalau seandainya kurang pula daripada sesuatu, qala berkata Allah Subhanahu wa taala, unzuru hal li 'abdi min tatawuin. Lihatlah oleh kamu pada hamba tadi, adakah dia mempunyai sembahyang sunat? Ada tak solat sunat yang dilakukan? Fa in kana lahu tatawuin, maka jikalau adalah bagi itu sembahyang sunat, qala berkatalah Allah Subhanahu wa taala, atammu li 'abdi faridatahu min tatawuin. Maka sempurnakan oleh kamu daripada hamba-Ku tadi akan fardu dia daripada segala sunat-sunat dia lah. Daripada segala sunat-sunat tadi, jadi mensempurnakan akan segala fardu dia. Summa yukhazu amal ala zalikum, kemudian amalan-amalan lain dikira seperti itu jugalah. Amalan lain pun dikira itu seperti juga. Okey. Jadi ini nak menyatakan kepada kita tuan-tuan, pertama tentang sembahyang ni benda yang menjadi asas tonggak yang paling kuatlah. Paling kuat untuk kita sama ada berjaya di akhirat besok ataupun tak berjaya di akhirat. Jadi amat malanglah kepada kita ni barang siapa yang menyia-nyiakan solat.
menyia-nyiakan solat. Fawailul lil musallin. Neraka wil bagi orang yang menyia-nyiakan solat, berlewat-lewatkan solat, kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat dan sebagainya. Sedangkan solat inilah yang menjadi asas yang paling kuat lah besok bila kita berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang ni banyak di kalangan kita ni yang menyia-nyiakan solat, banyak yang menginginkan. Kan? Dahlah menyia-nyiakan solat, lepas tu tak nak pula bertanya dengan orang lain, mengasingkan diri daripada orang-orang ulama, orang-orang soleh, para ulama dan sebagainya, mengasingkan diri pada para ustaz, para ustazah dan sebagainya. Kan? Jadi para ustaz dan ustazah, tok guru dan sebagainya, inilah orang yang penting sebenarnya dalam hidup kita. Kalau kita meninggalkan mereka, jadi siapa yang akan menanggung kesilapan dan juga kesalahan kita? Tak ada siapa nak tegur. Tak? Jadi janganlah kita membencikan diri daripada orang-orang soleh, arif ulama, tok guru, ustaz-ustaz dan sebagainya. Jangan kita membencikan diri pada mereka, kerana mereka lah yang akan menegur kesilapan dan kesalahan kita. Kalau seandainya kita buat kesilapan juga kesalahan. Jadi sembahyang ni penting lah. Sembahyang penting. Zaman sekarang ni orang mempunyai jam ataupun mempunyai handset yang canggih. Handset yang canggih kan, mempunyai jam. Kat handset pun ada jam. Betul tak? Tapi sayangnya dalam bab solat, kadang-kadang manusia tak boleh nak jaga, tak boleh jaga. Jam canggih tapi belum menentukan kejayaan orang itu sama ada dia solat ataupun tidak solat lah. Kan? Jadi makna jam tu bukan penentu lah. Tak ada jam pun susah juga. Tak ada handset tak ada jam pada handset. Biasanya ke handset ada jam kan. So makna jam pun penting dalam kehidupan kita. Bukan makna jam tak penting. Tapi tak semua orang yang ada jam yang canggih, handset yang canggih, dapat menunaikan solat tepat pada waktu dia. Banyak yang kadang-kadang lewat mengerjakan solat. Macam tu. Tapi tak ada jam pun tak boleh. Mesti ada jam. Untuk kita nak tentukan sama ada dalam waktu-waktu ataupun tak masuk waktu. Jadi berjayalah tuan-tuan, berjayalah orang-orang yang menjaga solat dia. Kan sebelum lagi azan lagi dia dah bersiap sedia untuk menunaikan solat. Apalagi kalau solat yang susah nak bangun, solat subuh. Kalau setakat solat zuhur, asar, maghrib ni ramai yang boleh melaksanakan solat itu. Tapi kalau solat subuh ni jarang yang kalau kita ni yang dapat menunaikan dia. Apalagi kalau sembahyang berjemaah di surau ataupun di masjid kan, jarang yang dapat sembahyang berjemaah. Tapi kalau kita tengok di bandar tuan-tuan, kita tengok di bandar, alhamdulillah lah. Di bandar solat subuh kadang penuh kan, macam tu. Tapi kalau surau kita dapat macam tu elok. Betul tak? Penuh. Solat subuh penuh. Macam tu. Ni bila time ada makan-makan, penuh. Bila tak ada makan-makan, tak penuh. Kurang. Harap-harap di sini taklah berlaku begitu. Sama ada makan ke, tak ada makan ke, tetap juga penuh. Surau kita ni kan. Macam tu. Surau besar, surau canggih, tapi orang tak ada pun tak guna juga. Betul tak? Baik. Zaman sekarang mana orang ada handset yang canggih, ada jam yang canggih, tapi waktu tak dapat tepat. Kenderaan pun masing-masing kenderaan yang canggih-canggih. Kereta yang mahal-mahal. Kereta yang harga sampai 100,000, 150,000 harga kereta punya harga kan. Sebulan pun bayar kadang-kadang 1,000 lebih bayar untuk kereta saja. Betul tak? Tapi sayangnya kan tak dapat, dia tak jumpa jalan ke surau, tak jumpa jalan ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak jumpa. Saya tak tahulah, mungkin ada masalah pada kereta dia ke, saya tak tahu. Ataupun mungkin Allah Taala belum bukalah taufik hidayah bagi dia. Baik, kita lihat kepada hadis yang tadi, hadis kursi yang pertama tadi. Solat merupakan amalan terawal yang akan dihisap di akhirat kelak sebelum amalan yang lain. Sebelum amalan yang lain. Solat sunat dapat menampung kekurangan yang terdapat pada solat fardu. Fahamlah tu. Biasalah tu. Amalan selepas solat sunat
turut selepas salat turut dihisap dengan menggunakan kaedah yang sama, iaitu melihat kepada amalan wajib, barulah berlari kepada amalan sunat. Amalan yang lain pun sama juga. Sembahyang okey dah settle lah, contoh sembahyang dah settle. Okey, tengok puasa pula. Puasa settle tak? Okey, kalau puasa settle okey, alhamdulillah. Kalau puasa wajib tak settle, maka dia tengok pada puasa sunat dia ada tak puasa sunat. Jadi kalau ada banyak puasa sunat, jadi boleh cover lah akan puasa wajib yang kekurangan kan dan sebagainya. Begitu juga bab-bab lain, bab zakat. Zakat wajib dia selesai tak? Kalau zakat wajib selesai, alhamdulillah. Kalau tak selesai zakat wajib ni, ada kekurangan, kelemahan dan sebagainya, maka ditampung dengan sedekah-sedekah yang lain lah. Mana kias dengan sembahyang tadi. So mana kalau konteks sembahyang tu, kalau dia punya yang wajib tu tak settle, tak selesai, dia tengok yang sunat dia. Kalau sunat banyak, dapatlah cover. Kalau tak dapat, tak dapatlah cover. Baik, seterusnya kita masuk adik kedua. Galakkan mengerjakan solat duha. Masya Allah. Galakkan mengerjakan solat duha. Diriwayatkan daripada Nu'aim bin Hammar. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam yaqulullah azza wa jal, ya ibna Adam, la tu'jizni min arba'i raka'atin. Wa fi riwayatin li Tirmizi, irka' li arba'a raka'atin. Irka' li arba'a raka'atin. Wa li Ibni Hibban, salli li arba'a raka'atin. Fi awali naharika akfika akhirahu. Fi awali naharika akfika akhirahu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Ada ini riwayat daripada Nu'aim bin Hammar. Sami'tu Rasulullah, aku dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata ataupun bersabda. Dia kata satu hari dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa Nabi bersabda? Yaqulullah azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Semua hadis kursi lah. Hadis kursi, mana bila sebut Allah Taala firman tu hadis kursi lah tu. Kerana hadis kursi, cuma hadis kursi berbeza dengan Quran. Quran lain. Kalau hadis kursi ni tak perlulah kita baca tu melagu-lagukan. Kalau Quran tu boleh kita nak lagu-lagukan, taranum ke apa ke. Tak? Jadi kalau hadis kursi tak perlu nak taranum-taranum. Kalau orang teranum hadis kursi kan peliklah dengar kan. Peliklah. Yang teranum ni Al-Quran. Baik, apa Allah Ta'ala berfirman? Ya ibna Adam, wahai anak Adam, la tu'jizni min arba'a raka'atin. Janganlah kamu berlenggah kepadaku untuk mengerjakan 4 rakaat. Janganlah kamu berlenggah terhadap diriku, kata Allah, min arba'a raka'atin, daripada 4 rakaat. Wa fi riwayatin li Tirmizi, dan sampai pada satu riwayat daripada Imam Tirmizi, irka'li, rukuklah oleh kamu, li bagi aku, arba'a raka'atin, sebanyak 4 rakaat. Rukuklah oleh kamu bagiku 4 rakaat. Wali Ibni Hibban, dan sabit pada satu riwayat daripada Ibni Hibban, salli li arba'a raka'atin, sembahyanglah oleh kamu bagiku sebanyak 4 rakaat. Fi awali nahar, pada mana kita nak sembahyang tadi? Fi awali naharika, pada awal-awal siang engkau, pada awal-awal siang engkau, ikfika irahu, nescaya aku cukupkan bagimu perakhirannya. Nescaya aku cukupkan bagimu akan perakhirannya. Jadi hadis ini berkenaan tentang sembahyang sunat duha. Sembahyang sunat duha kan? Jadi kita digalakkan sembahyang sunat duha lah. Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu buat, maka kita pun selalu buat. Kenalah selalu buatlah. Kalau tak pernah buat, cuba-cubalah buat. Tak pernah buat, Ustaz, seumur hidup kan, sejak daripada balik dari Melaka sampai sekarang ni, umur dah berapa tahun ni? 50 tahun, 40 tahun. Tak pernah sembahyang sunat duha, Ustaz. Kenalah mulakanlah. Sikit-sikit, lama-lama lah jadi bukit tu tak aja tu. Habis kerja tu kerja je lah. Kalau kerja tak ada sempat nak buat, buatlah Sabtu Ahad.
Kalau di tempat kerja tu boleh buat, ada kelonggaran contohnya, buatlah, ambil kesempatan sekejap. Paling lama pun mungkin dalam 10 minit ataupun 15 minit. Sembahyang sunat duha. Tapi sembahyang sunat tu baca doa. Inna duhauka wa bahauka wa jamaluka wa quwwatuka wa qudratuka. Allahumma in kana rizqi fis sama fa'anzirhu wa in kana fil ardi fa'akhriju wa in kana musiran fayasiru, sampailah habislah. Ini berkenaan dengan keberkatan duha. Keberkatan duha. Biasanya doa tu waktu dia bila? Berapa minit? Berapa minit selepas daripada terbit matahari? 8 minit kan? 8 minit ke 10 minit lah macam tu. Betul tak? Selepas daripada terbit matahari, maka kita digalakkanlah sembahyang sunat duha. Paling tidak pun 2 rakaat. Kan? Kalau tak boleh 2 rakaat macam Ustaz, buat 4 rakaat. Kalau tak boleh buat 4 rakaat Ustaz, buat 6 rakaat. Tak boleh 6 rakaat Ustaz, buat 8 rakaat. Buat 8 rakaat kan? Bukan makna bila tak boleh buat itu kan langsung tak boleh buat. Habis 0 kosong tak boleh buat langsung. Macam tu. Kalau solat-solat sunat lain kita boleh buat. Kenapa solat duha tak boleh buat? Kenapa? Banyak di kalangan kita ni alasan kerja lah. Alasan kerja. Tapi tak juga. Kadang-kadang ada juga waktu-waktu lapang. Walaupun kita kerja, ada juga kadang-kadang masa-masa tertentu lapang. Waktu lapang itulah kita ambil kesempatan sekejap sembahyang sunat. Okey. Tapi kalau tak ada masa langsung, buatlah hari Sabtu dan Ahad. Satu Ahad pun tak dapat Ustaz, sibuk. Kan OT banyaklah ni, overtime banyak sangat. Overtime tu cari sendiri sebenarnya. Tak nak tambahkan pendapatan sendiri, overtime tu tak. Sebenarnya kita tak orang kata tak adalah ditekan sangat overtime itu, kecuali kalau terdesak tak ada duit barulah overtime. Tapi solat tu tetaplah cuba kita buatkah di awal waktu kan. Mana waktu duha tu sebelum habis dia sebelum daripada gelincir matahari tu tak. Sebelum waktu zuhur masuk tu dah malah kita boleh sunat duha lagi dah. Macam tu. Jadi saya telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah berlengah denganku kepadaku untuk mengerjakan 4 rakaat. Jangan berlengahkan kepadaku untuk mengerjakan 4 rakaat. Dalam riwayat Imam Tirmizi, rukuklah sebanyak 4 rakaat kepadaku. Kan Ibn Hibban pula menyatakan, tunaikan solat 4 rakaat kepadaku pada awal siangmu. Nescaya aku cukupkan bagimu perakhirannya. Jadi kalau nak murah rezeki tuan-tuan, kenalah sembahyang sunat duha lah. Rajinkan sembahyang duha. InsyaAllah rezeki tidak akan putus lah. Tidak akan putus, ada rezeki lah. Kerana yang mengatur rezeki ni siapa? Allah. Allah yang mengatur rezeki, kita berusaha je. Baik. Sekurang-kurangnya solat duha itu ialah sebanyak 2 rakaat. Manakala sekurang-kurang rakaat yang sempurna ialah 4 rakaat. Sekurang-kurang rakaat yang sempurna ialah 4 rakaat. Solat duha merupakan solat yang banyak ceritakan kelebihannya dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecukupan daripada Allah Taala adalah berbentuk pemeliharaan daripada segala bencana, terpelihara daripada kesedihan, dan terpelihara daripada perkara-perkara yang boleh memudaratkan kepada kita. Itu lazimlah 2 rakaat je kan? Boleh kan? Boleh. Yang biasa buat dia rasa boleh je. Yang tak biasa buat tu, itu yang kada nak ngangguk kan sebab salah pula kan. Nak ngangguk kan, dia Ustaz tanya tu nak ngangguk ke tak nak ngangguk? Kan? Bila ngangguk kan rasa macam tak boleh buat. Kan? Bila tak ngangguk kan macam malu pula tak ngangguk. Macam malu pula tak ngangguk kan? Macam lah tak boleh buat langsung. Okay? Yang penting pada di sinilah tuan-tuan. Cubalah supaya insya-Allah. Baik. Kemudian kita lihat kewajipan membaca surah Al-Fatihah dalam solat dan kelebihannya. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu,
Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun salasan ghairu tamamin. Wa qila li Abi Hurairah inna nakunu wara al-imam faqala iqra biha fi nafsika fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala qala qasamtu shalah baini wa baina abdi nisfaini wa fi riwayatin li Ibni Majah wa Abi Daud wa Tirmizi ziyadatun panispuhali wa nispuhali abdi wa li abdi ma sa'ala fa iza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah subhanahu wa ta'ala hamidani abdi wa fi riwayatin li Ibni Majah ziyadatun li abdi wa li abdi ma sa'ala wa iza qala ar-rahmanir rahim qala Allah subhanahu wa ta'ala asna alayya abdi wa fi riwayatin li Ibni Majah ziyadatun wa li abdi ma sa'ala wa iza qala maliki yaumiddin qala majadani abdi wa qala maratan fawwada ilayya abdi wa fi riwayatin Ibni Majah ziyadatun wa hazihil ayah baini wa baini abdi nisfaini fa iza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala wa fi riwayatin li Ibni Majah wa Tirmizi wa ziyadatun wa akhiru surah li abdi fa iza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin qala hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala qala li abdi hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Baik, ada ini riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata ia man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummul Qur'an fahiya hidajun barang siapa yang sembahyang yang tidak baca dalamnya sembahyang tadi bi ummil Qur'an dengan ummul Qur'an maknanya suatu Fatihah fahiya hidajun maka sembahyang orang itu tidak sempurna salasan disebut sebanyak 3 kali tidak sempurna ataupun khidajun maknanya tidak sempurna ghairu tamam khidajun maksudnya ghairu tamam tidak sempurnalah sembahyang kita buat tadi mana tidak sah lah sembahyang kita tak sah lah betul tak kerana Fatihah ni wajib rukun dalam solat kalau kita tak baca rukunnya tak salah sembahyang kita tapi di sini dia kata ghairu tamam tidak sempurnalah wakila li Abu Hurairah dan dikatakan orang bagi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu inna nakunu wara'al imam sesungguhnya kami itu berada di belakang imam sesungguhnya kami berada di belakang imam faqala maka berkata ia iqra biha fi nafsika fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul qala Allah subhanahu wa ta'ala Iqra baca oleh kamu biha dengannya fi nafsika pada diri engkau baca oleh kamu biha dengannya pada diri engkau fa ini maka sungguhnya aku sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam aku dengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu berkata ia qala Allah subhanahu wa ta'ala Allah Ta'ala telah berfirman qasamtu shalah baini wa bainal abdi nisfaini aku telah memecahkan sembahyang itu antara aku dan hamba-Ku kepada 2 pembahagian nisfaini 2 pembahagian aku telah pecahkan solat itu aku telah bagikan solat itu antara diriku dengan hamba-Ku kepada 2 pecahan lah 2 pecahan apa maksud dengan 2 pecahan itu wa fi riwayatin dan sampai pada satu riwayat
li Ibni Majah bagi Ibni Majah, wa Abi Daud dan juga Abi Daud, wa Tirmizi dengan Tirmizi, ziyadatun terdapatnya penambahan lafaz panisfuha li wa nisfuha li abdi. Maka sebahagiannya bagi aku dan sebahagiannya kepada hamba-Ku, kata Allah. Jadi pada satu riwayat lain menyatakan dia ada penambahan perkataan panisfuha li wa nisfuha li abdi. Wa li abdi masalah. Maka sebahagiannya sembahyang tadi bagi aku dan sebahagiannya bagi hamba-Ku. Wa li abdi masalah, dan bagi hamba-Ku apa-apa yang dia minta. Apa-apa yang hamba-Ku minta, maka aku perkenankanlah permintaan dia. Faiza qala abdu, maka apabila seorang hamba tadi berkata, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji itu bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Qala Allah Taala, maka Allah Taala menjawab. Bila hamba tadi menyebut saja alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah Taala pun menjawab. Apa Allah Taala menjawab? Dia kata, hamidani abdi, hamba-Ku telah memuji akan aku. Hamba-hambaku memuji aku. Macam tu. Wa fi riwayatin Ibnu Majah, dan sampai pada satu riwayat bagi Ibnu Majah, ziyadatun ada penambahan perkataan wali abdi masa'ala, dan bagi hamba-Ku apa yang dia pohon. Dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta, apa yang dia pohon. Macam tu. Jadi maknanya Allah Ta'ala menjawab. Kan, menjawab apabila hamba tadi sebut saja alhamdulillah alamin, maka Allah Taala balas perkataan yang kita baca tadilah. Tapi kita tak dengarlah. Tak dengarlah dia alam gaib. Alam gaib mana kita dengar. Kalau kita dengar kita pun terkejut kan. Allah Taala jawablah. Betul tak? Ini suara Allah lah. Kan? Sedangkan suara Allah itu laisa biharfin wala bisautin. Tidak ada suara, tidak ada huruf. La harf wala bisautin wala biharfin, tidak ada suara, tidak ada huruf. Macam mana suara Allah? Wallahu alam, tak tahu. Wa iza qala, dan apabila hamba tadi berkata Ar-Rahmanir Rahim, kan Ar-Rahmanir Rahim, Allah Taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qala Allah Taala, maka Allah Taala berjawab, Allah Taala berfirman, asna alayya abdi, hamba-Ku memuji aku. Asna ni hamba-Ku memuji aku. Wa fi riwayatin, dan sampai satu riwayat bagi Ibnu Majah, ziyadatun terdapat penambahan perkataan wali abdi masalah. Wali abdi masalah, dan bagi hamba-Ku terhadap apa yang diminta. Baik, kemudian apa lagi tuan-tuan? Wa iza qala, dan apabila hamba tadi berkata maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, Tuhan hari pembalasan. Tuhan pemilik hari pembalasan. Qala, Allah Taala menjawab, majadani abdi, majadani abdi, hamba-Ku memuji aku, kata Allah Taala. Wa qala, dan berkata ia maratan pada kali yang lain, fawwada ilayya abdi, hamba-Ku telah menyerahkan dirinya kepada aku. Fawwada ilayya abdi, hamba-Ku telah menyerahkan dirinya kepada aku, kata Allah Taala. Wa fi riwayatin Ibnu Majah, dan sampai pada satu riwayat Ibnu Majah, ziyadatul ada penambahan perkataan wa hazil ayat, dan ini ayat, baini wa baina abdi nisfaini, antaraku dan antara hamba-Ku terdapat dua pembahagian. Nisfaini, dua pembahagian. Wa iza qala, dan apabila berkatalah hamba tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan Dikau kami sembah ya Allah, akan Dikau kami minta bantuan dan juga pertolongan. Qala, maka Allah Taala pun menjawab, haza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala, ini antaraku dan juga antara hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku itu di atas apa yang dimohon, apa yang diminta. Wa fi riwayatin, dan sampai pada satu riwayat li Ibnu Majah wa Tirmizi dan Imam Tirmizi, ziyadatun ada penambahan perkataan wa akhiru surah li abdi, dan akhir surah bagi hamba-Ku, dan akhir surah kepada hamba-Ku. Macam tu. Akhir surah ini adalah bagi hamba-Ku.
Mana bahagian akhir surah ini bagi hamba-Ku, kata Allah Ta'ala. Fa'iza qala, dan apabila berkatalah hamba tadi, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bila hamba tadi baca ayat tadi, qala, Allah Ta'ala pun menjawab, haza li abdi wa li abdi ma sa'alah. Ini bagi hamba-Ku dan bagi hamba-Ku di atas apa yang dia pohon ataupun apa yang dia minta. Nampak tak? Jadi hadis ini merupakan hadis yang agak panjang lah, agak panjang. Jadi hadis nak menyebutkan kepada kita bahawa setiap bacaan yang kita baca dalam surah Al-Fatihah itu Allah Ta'ala membalas, menjawab ataupun membalas dengan kalam dia, kan, di atas apa yang kita baca. Cuma kalam Allah Ta'ala kita tak dengar lah, kan. Laisa biharfin wala bisautin, tidak ada suara dan tiada huruf, kan. Nabi Musa juga pernah berkalam dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima, Allah Ta'ala berkalam dengan Nabi Musa dengan kalam yang sempurna. Laisa biharfin wala bisautin, tidak ada suara dan tiada huruf. Kalau Allah Ta'ala tu ada suara, ada huruf macam suara kita, sudah tentu samalah macam makhluk. Sama macam makhluk. Aja tu. Sedangkan Allah bukannya makhluk, qadim. Kita adalah hadis. Jadi apa saja kita baca surah Fatihah, ada saja jawapan Allah. Ada saja jawapan Allah. Itu sebab tuan-tuan, sebaik-baiknya kita baca Fatihah tu, kita baca satu-satu ayat. Kita tak galaklah sambung lah. Kalau nak sambung boleh juga, tak ada masalah lah. Tapi yang paling baik kita baca satu-satu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, satu. Ar-Rahmanir Rahim, satu lagi, kan. Ada juga orang baca sambung. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Baca bersambung-sambung ayat, kan. Macam tu. Jadi kalau sambung-sambung tu susahlah Allah Ta'ala nak jawab, kan. Macam mana Allah Ta'ala nak jawab? Allah Ta'ala nak jawab ni satu-satu lah. Kau baca satu-satu, aku jawab lah. Macam tu. Baik, jadi hadis ini adalah kewajipan bacaan suatu Fatihah dalam salat dan kelebihan-kelebihan yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian diriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab bila berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaqulullah ta'ala ma fil Taurat wala fil Injil mislu ummil Quran wa hiya sab'ul masani wa hiya maqsumatun baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'alah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, yaqulullah ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman, ma fi Taurat, tiada dalam kitab Taurat, wala fi Injil, dan tak ada dalam kitab Injil, mislu, seumpama umil Quran, seumpama suratul Fatihah. Seumpama suratul Fatihah. Umil Quran ialah suratul Fatihah lah. Kerana surat Fatihah ni banyak nama. Banyak nama. Kan? Salah satunya Ummul Quran. Wahya sab'ul masani, dan dia nya Ummul Quran juga dinamakan sebagai sab'ul masani. Pemasuk sab'ul masani, ayat yang selalu diulang-ulang lah. Ayat selalu diulang-ulang dalam surah Fatihah. Kan? Sab'ul masani. Kemudian wahya, dan ianya suratul Fatihah itu ataupun sab'ul masani, maksumatun, dibahagikan, baini wa baina abdi, antara aku dan juga hamba-Ku, wali abdi masalah, dan bagi hamba-Ku di atas apa yang dia minta. Apa yang dia mohon, mintalah. Mintalah dalam suatu Fatihah itu. Mana niatlah matilah. Niat hati dalam waktu tuan-tuan kita baca surah Fatihah tu, kita niatlah mati. Apa yang tuan-tuan minta, bolehlah. Niatlah mati, tapi jangan dilafazkan. Kalau lafazkan batallah solat kita. Macam tu. Baik. Jadi menurut para ulama, surah Al-Fatihah punya lebih kurang 20 nama. Antaranya Ummul Quran ataupun As-Salah. Ummul Quran ke, As-Salah ke, Sab'ul Masani, kan. Ini semua nama-nama suratul Fatihah. Ayat syifa'. Ayat syifa' pun termasuk dalam suratul Fatihah juga punya nama. Jadi surah itu mempunyai dua bahagian intisari. Bahagian pertama berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bahagian kedua berkaitan dengan hamba-Nya.
Bahagian kedua berkenaan dengan hamba je. Suratul Fatihah mengandungi permohonan utama seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu supaya ditunjukkan jalan yang lurus, ditunjukkan jalan yang lurus. Itu yang kita mohon, antara mohon lah. Kita boleh mohon lagi lah apa-apa kita nak mohon dalam surah Fatihah tadi, tapi janganlah kita lapaskan. Jangan lepaskan. Minta lah matilah. Jadi sebab kalau kita hafalkan, batallah solat kita. Boleh tuan-tuan? Boleh kan? InsyaAllah akan datang kita sambung lagi kelebihan menanti solat fardu. Wallahu a'lam bishawab. Soalan? Boleh tanya? Jadi minta maaf lah saya lambat tadi. Jadi mungkin Ustaz nak ulang ke jadi saya nak tanya lah perbezaan antara sembahyang sunat Isra dengan duha. Adakah kedua-duanya sama ataupun berlainan? Isra ni awal lagi lah. Mana selepas naik matahari tu kan, beberapa minit selepas naik matahari tu kita bolehlah sembahyang sunat Isra. Isra kan. Lepas tu barulah kita sembahyang sunat duha. Kalau tak nak sembahyang sunat Isra tak apa, sembahyang sunat duha teruslah. Macam tu. Okay, sembahyang sunat berapa minit ya sembahyang duha? 25 minit. Berapa? 20 minit. Okay, 25 minit lah. Selepas daripada naik matahari. Lepas naik matahari tu, maka kita pun sembahyang sunat duha. Tapi sebelum tu bolehlah sembahyang sunat Isra. Isra. Alif Shim Ra Qaf. Alif Shim Ra Qaf. Isra. Gitu. Isra ni asal perkataan masyrik. Isra ni asal perkataan masyrik. Masyrik ni timur. Maghrib barat. Masyrik wal maghrib, timur dan barat. Itu sebabnya kata Isra. Mana sembahyang sunat Isra ni timur lah, macam tu. Mana kita digalakkan sembahyang lah kalau ada kemampuan, sembahyang lah. Kalau tak ada kemampuan, nak buat macam mana? Sibuk kerja kan. Tapi sesibuk macam mana pun kan, kita cubalah, usahalah untuk kita sembahyang sunat. Sembahyang sunat duha, lebih-lebih sembahyang sunat duha macam tu. Macam tu. Kalau tak sempat disebabkan kerja, buatlah sembahyang lain, waktu lain, waktu cuti-cuti dan sebagainya kan. Bolehlah kita buat macam tu. Ada saya tanya Ustaz kan, dia kata sembahyang duha ni supaya kita dapat pahala kalau pergi umrah. Macam mana? Kita tak pergi umrah tak mampu. Jadi kita lakukan solat duha. Umpamanya sama pahala kita pergi umrah. Betul. Wallah alam tak pernah dengar pula. Sebenarnya keadaan dia kata kalau kita subuh sini ke surau ni, lepas tu kita lanjutkan sembahyang duha. Seperti mengerjakan umrah lah. Macam tu. Wallah alam lah. Mungkin betul. Tidak, kita tengok boleh lah. Macam tu. Yalah, benda sembahyang duha ni ialah satu benda yang susah juga nak buat. Sebabkan oleh masalah masa kan. Masa. Jadi orang yang mampu buat tu dia macam orang yang berjihad jugalah. Orang nak pergi umrah. Pergi umrah akan melibatkan satu kos juga. Susah nak pergi sana kan. Kalau tak ada kemampuan memang tak dapat nak pergi. Sama juga lebih kurang macam kita sembahyang sunat. Sembahyang sunat Isra. Sembahyang sunat duha kan. Kita nak berlawan dengan masa tu kadang-kadang susah. Kan ni kerja. Kan ni sembahyang masa tu nak buat ni. Gitu kan. Malah pula ada pula sebahagian pendapat dia kata kan tak boleh kita sembahyang sunat, dia kata. Kan kita tak boleh mencuri waktu sembahyang sunat. Kenapa? Kerana kita ada kewajipan yang kita kena laksanakan. Ada pula orang cakap macam tu. Tapi dalam kerja pun kadang-kadang tak semuanya kerja tu yang kita buat tu masa tu memang sibuk. Ada masa kadang walaupun kerja kadang ada masa lapang tu tak. Ya bukan setiap masa kita kerja tu sibuk. Tak ada. Ada masa tertentu, kadang ada masa lapang. Kalau tidak pun mungkin setengah jam lapang kan. Tidak ada klien masa tu kan, tidak ada production dan sebagainya kita kena buat. Kan, masa itulah kita lapang. Kita buatlah. Kan bila dah ada production kan, produk yang kita kena buat kan, kita dah tak ada masa lah.
dah kena tumpukan benda tu. Kan? Jadi masa dah lapang tu buatlah. Wallahu a'lam bissawab. Amat sikit je. Kalau dalam pukul 10 contohlah, kita nak buat dua, lepas tak kita buat isra sekali. Boleh tak? Isra kita buat dua, tapi dalam pukul 10 tu sebenarnya. Dalam pukul 10 pagi tu. Boleh tak buat itu? Qada lah, isra' tu qada lah. Macam ni lah. Qada isra' lah. Kerana kalau ikutkan masa ke isra' tu dah habis. Masa dia dah habis. Kalau nak buat juga kira niat qada lah. Macam tu. Tapi yang duha tu terus niat biasa je lah. Kerana mata duha tu masih lapang lagi, masih ada lagi betulnya. Yang isra' saja dah habis. Je. Tadi ada dimaklumkan ada 2 rakaat, 4 rakaat kan Ustaz. 4 rakaat tu 2 salam ke ataupun 4 rakaat tu 1 salam? Tadi dia kata boleh 4 rakaat 1 salam. 4 rakaat 1 salam ataupun 2 rakaat 1 salam. 2 rakaat lah. 1 salam, 1 salam, 1 salam. Macam tu. Kalau nak buat 4 rakaat pun boleh. Kan dia kata tadi 4 rakaat 2 salam. Tapi biasa jaranglah orang buat 4 rakaat 1 salam. Biasanya kita akan buat 2 rakaat 1 salam. Macam itulah. So paling tidak pun 2 rakaat. Banyak ni kata ni paling tidak pun 2 rakaat lah. Tapi kalau tuan-tuan boleh buat lebih, lagi elok. Kan? Macam tu. Dan rezeki pun insya-Allah murah. Murah rezeki. Kalau tuan-tuan nak murah rezeki, kena ngajikan sembahyang sunat duha. Baik. Ada lagi? Tak ada? Memang ada surah pada tentu ke ataupun sebarang surah? Sebarang surah lah. Sebarang surah. Tapi kalau tuan-tuan boleh baca surah Ad-Duha tu lagi elok. Ad-Duha wal laili iza sajama wattaqa rabbuka wa ma qala. Kerana surah apa nama surah Ad-Duha? Sembahyang pun surah Duha. Paling sesuai lah kita baca surah Duha tu. Kan satu lagi surah tu wasyamsi wa duhaha. Kan tu pun boleh juga baca. Mana dia ada perkataan duha di situ. Tapi kalau tak hafal solat sunnah surah Ad-Duha pun tak hafal, wasyamsi wa duha pun tak hafal, bacalah qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun kan dengan qul huwallahu ahad Allahus samad. Itu pun besar juga pahala dia. Kan? Surah Ikhlas tu besar pahala dia tu. Walaupun surah Ikhlas pendek je. Tapi makna dia tu yang mahal tu, makna itu mendalam maknanya. Qul huwallahu ahad, kata oleh Muhammad, Allah Taala tu esa. Kan? Allahus samad, Allah tempat penumpuan manusia. Tumpuan. Lam yalid wa lam yulad, tidak ada beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sekutu bagi dia. Surah Ikhlas itu. Tapi makna itu dalam, tinggi maknanya. Walaupun surah Ikhlas tak ada masalah, bacalah. Surah lain tak hafal, surah Duha tak hafal. Tak tahulah kalau surah Duha tak hafal, surah Baqarah hafal. Ada orang surah Duha tak hafal, tapi surah Baqarah hafal. Surah Baqarah hafal, masya-Allah. Surah Sejadah hafal. Surah Insan hafal. Surah Yasin pun hafal. Surah Duha hafal tak? Tak hafal. Surah Duha tak hafal. Ada juga macam tu kan. Tapi kalau hafal lagi elok lah. Kan? Okey, habis A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan mu'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsiran wasi'an ya fataya alim. Nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahana ta'arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma inna na'udzuka min ilmin la yarfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yasha' wa min du'ain istajaba laha ya rahmanir rahim ya muqallibal qulub sabil qalbi ala dinika wa ta'atika. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum. Assalamualaikum.
Okey. Siap. Selamat. Oh, sunat. Oh. Okey. Sudah jaga anak ini. Pak mertua datang ini. Oh. Tahniahlah. Dah masuk alam remaja. Masuk alam remaja. Dah puncak. Masuk alam remaja.